testing. Okey. Baru ada bunyi. Cuba, okey. Terima kasih Syekh Sariman. Masya-Allah. Dari tadi saya duk tengok ada slide nampak bunyi tak ada. Okey. Aduh, masya-Allah. Masya-Allah. Tak bisa, mungkin tak headphone tak tahu besar kalau jadi headphone pun tak. Jadi kan Allah. Kita kembali semula kepada slide pertama. Kita kembali kepada slide pertama, nampak gaya. Sebab kita tak merakam. Rupa-rupanya Allah besar. Okey, kita 15 minit, ada 45 minit lagi. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada slide pertama. Pertama kali kita bersyukur. Pertama saya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izinnya maka kita bertemu sekali lagi di ini ya. Jadi kerana Allah pertama minta mohon maaf kepada mungkin pihak yang ada yang ikut live, terutama Ustaz Safwan yang bersama kita yang daripada Barudi. Jadi alhamdulillah pukul 8 tadi, pukul 9 tadi dah online lah. Jadi masya-Allah semangatnya nak bersama dengan kita untuk mungkin sama-sama belajar dan mungkin insya-Allah kita akan jemput Ustaz Safwan untuk mungkin berkongsi juga secara dalam talian tentang tajuk-tajuk atau slide-slide yang kita sediakan untuk tadi ya. Jadi alhamdulillah untuk maklumat semua, ini adalah siri kedua daripada perjumpaan asas kefahaman Islam yang mana kita buat secara Google Meet. Siapa yang nak join secara live, kita boleh join Google Meet dan bertanya soalan jika ada soalan dan berinteraksi lah dengan siapa yang berkongsi dalam minggu ini. Jadi untuk minggu ini nampak gaya Ustaz Syahrul kita mungkin ada masalah peribadi atau urusan yang penting untuk diuruskan, di mana kan PKP 3.0 ini baru saja bermula. Jadi saya tak dapat tangkap beliau untuk bersama kita lagi sekali lagi dalam minggu ini. Pada minggu lalu untuk maklumat semua kita kongsikan ta'arif Islam, apakah maksud Islam dan apa maksud agama Islam itu, cara hidup Islam. Jadi pada minggu ini sebagaimana kita janjikan, kita lanjutkan lagi asas kefahaman Islam dengan slide pertama kita, lafaz thayyibah. Jadi pertama-tama marilah kita baik kiranya kita dengarkan dengan mana-mana majlis ilmu yang kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nikmat yang besar kita dapat ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam pandemik yang melanda kita ini. Jadi setengah kita mungkin berperang meskipun mana di Palestin, kita bersyukur kita negara yang aman dan hanya bermasalah dengan pandemik ini saja masih dapat belajar walaupun duduk di rumah masing-masing, kita dapat dengar majlis ilmu secara dalam talian. Jadi kerana Allah pada minggu ini kita kongsikan lafaz thayyibah. Kita teruskan dengan masa berbagi. Okey, apakah lafaz thayyibah? Lafaz maksudnya ucapan dan thayyib maksudnya baik. Kalau kita tengok kita Taib Mahmud itu yang pertama, Taib Mahmud bin Taib Mahmud, maka maksud thayyib dia adalah baik. Ini yang baik, lafaz yang baik apa? Okay, jadi dalam bahasa Arab kita selalu mungkin tengok tanda ni dekat kedai-kedai atau rumah-rumah. Lafaz ni adalah terdiri dari dua kalimah, iaitu la ilaha illallah, dan Muhammadar Rasulullah. Apakah maksudnya? Lafaz thayyibah yang kita mungkin para mu'alaf ingat apabila kita mula-mula ke pejabat agama atau di mana saja kita mengangkat mengucapkan kalimah syahadat di hadapan orang Islam sendiri, mana-mana orang Islam sebagai saksi, kita lafazkan asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu di sini bermaksud aku bersaksi atau aku bersumpah, aku percaya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha bermaksudnya tiada. La ilaha illallah, illa bermaksud yang disembah, dan Allah. Allah dalam bahasa Arab bermaksud Tuhan. Dalam English God, kalau bahasa Arab banyak petara. Jadi kita di sini mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan itu sendiri. Tuhan, bukan anak Tuhannya, bukan Tuhan yang berbentuk patung dan sebagainya yang memerlukan kita
untuk makan, contohnya diberi makan dan diberi mandi contohnya. Jadi Tuhan yang layak disembah tak perlukan kita, tapi kita perlukan Tuhan. Ini Tuhan yang layak disembah dalam Islam. Jadi walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak yakin, tapi akal kita dapat meyakinkan kita bahawa Tuhan tetap ada. Jadi Tuhan tetap ada, yang mencipta itu memang ada. Jadi tak mungkin kita tercipta secara diri sendiri. Jadi kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan di sini juga kita perlu bersaksi sebagai umat akhir zaman yang tak ada lagi Nabi antara kita. Kita perlu bersaksi, kita perlu bersumpah bahawa antara Nabi-Nabi yang diturunkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana kita berbeza dengan kaum Kristian, kaum Yahudi. Yang mana kalau kaum Syria mereka bersaksi dengan Nabi Isa AS, yang mereka bersaksi kepada Nabi setakat Nabi Musa AS. Jadi di sini kita perlu mengaku bukan sahaja Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi kita mengaku antara semua Nabi-Nabi yang diturunkan, Nabi Muhammad juga adalah seorang Nabi, Nabi Rasul kita, Rasul yang menerima perintah Allah, maka dia dipanggil pesuruh Allah. Dia menerima perintah Allah dan disampaikan kepada kita, maka dia dipanggil pesuruh Allah. Dia yang menyuruh kita untuk solat, dia yang menyuruh kita untuk puasa dan zakat dan menunaikan haji dan banyak lagi ya. Jadi kerana Allah di sini dah satu lafaz thayyibah yang kemudian kita dapat satu kalimah yang besar, satu kalimah yang besar yang menjadikan apabila kita bersaksi bersama orang yang Islam atau pejabat agama tadi, maka sahlah seorang itu sebagai seorang Islam. Tak sah kalau disimpan dalam hati, perlu dilafazkan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kalau dalam English kita I bear witness there is no deity worthy of worship but Allah. Deity yang benar yang disembah, melainkan Allah. Allah di sini adalah Tuhan saja, dan I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Kalau dalam English translationnya lebih lagi Rasulullah servant and messenger, abduhu wa rasuluhu, lebih translationnya. Jadi kita yakin bahawa Nabi Muhammad juga seorang manusia, bukanlah diangkat sebagai seorang Tuhan. Subhanallah. Ini adalah dua kalimah syahadah. Jadi rasanya kalau Ustaz Safwan mungkin tak ada soalan lah. Jadi kita setakat ini tak ada yang bersama kita dengan kalian. Jadi kalau kita nak terima soalan memang setakat ini memang tak ada lah. Jadi saya minta izin kita teruskan, InsyaAllah. Jadi seterusnya di sini secara khusus dipecahkan tadi yang apa yang disebutkan tadi, tiada Tuhan la ilaha illallah. Di sini pentingnya bila dalam menjadi seorang Muslim kita belajar huruf-huruf hijaiyah untuk belajar membaca dalam bahasa Arab. Jadi di sini kalau selain belajar untuk solat, kalau yang lalu belajar untuk puasa, zakat, senanglah, tak payah belajar, bayar saja. Nanti belajar untuk haji contohnya, kita semua kena belajar. Jadi sekarang ni untuk membaca bahasa Arab kita belajarlah. Kena belajar macam budak tadika juga, alif A B C D E, belajar alif ba ta sa sampai ya. Jadi nanti insyaAllah kita boleh tahu sebutan setiap huruf dan kita dapat baca kalimah yang dalam slide ni. Kalau yang belum dapat baca tak apa, kita boleh belajar tentang ni, boleh dibaca insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kat bawah tu tadi ni asyhadu an la ilaha illallah. Saya tukarkan di sekejap. Sini asyhadu an la ilaha illallah. Cuma kalau dalam bahasa Arab atau Indonesia ada hukum, walaupun bunyi nun ni adalah bunyi N, tapi kita tak bunyi pun Allah, bukan Allah, ada hukumnya di sini alif lam syamsiah. Jadi maka hilang bunyi Allah ilaha illallah. Jadi ini seni dalam bahasa Arab ni, tak ada dalam bahasa-bahasa lain. Bila bertemu huruf maka ada hukumnya. Masya-Allah cara bacaan. Jadi di sini kita insya-Allah kita boleh belajar. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kalau di sini kita tak boleh, inilah Tuhan suci daripada segala kelemahan, maka kita tak boleh Tuhan boleh makan atau tidur atau sebagainya. Tuhan tak macam kita.
Tuhan tak mati juga, Tuhan tak perlu mati untuk mengampunkan dosa kita. Jadi dalam Islam kalau kita berdosa, kita minta ampun direct daripada minta ampun langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mungkin ada yang Islam sendiri tak tahu maksudnya. Islam di sini, maksud Ta'ala di sini bermaksud yang maha tinggi. Alhamdulillah, kita raikan Nur Fatin. Nur Fatin ini mungkin seorang mu'alaf. Nur Fatin Syuhada Galang. Alhamdulillah, selamat datang kepada perkongsian kita pada hari ini. Jadi sebentar lagi saya kongsikan lafaz syahadah, lafaz thayyibah, lafaz syahadah kita tentang maksudnya mungkin pernah diterangkan, jadi kita kongsikan semula. Jadi yang mana yang terlepas saya tak akan ulang, jadi kita akan boleh nanti insyaAllah boleh tengok siaran ulangan di Facebook atau YouTube. Minggu ini maklum sekali pada hati mungkin nak dengar Ustaz Syahrul berkongsi, tapi dari semalam saya cuba hubungi dia, mungkin sibuk atau ada urusan peribadi yang tak dapat dielakkan. Jadi minggu ini saya berkongsi sendiri, walaupun seperti saya sebagai host, saya berkongsi sendiri tentang lafaz thayyibah ini tadi, insyaAllah. Jadi kerana Allah sambungan daripada ini, Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang keempat. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Ayat yang keempat, sorry. Maaf, ini ayat kelima. Di sini tulis, sini dah tulis. Surah ayat yang kelima, surah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, minta maaf sekali ya. Iyyaka, hanya engkau, na'budu, kami sembah. Jadi Islam secara dalam ayat ni awal-awal kata Islam tak boleh sendiri-sendiri, kita kena ramai-ramai. Kami sembah ramai, hanya engkau yang kami sembah. Jadi di sinilah kesaksian kita dalam kalimah syahadah tadi. Dalam Fatihah kita ulang-ulang dalam setiap kali kita sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak sembah bila azan berbunyi, kita tak sembah televisyen yang tengah tayangkan permainan bola, atau kita tak sembah telefon kita yang main game contohnya. Kita tak sembah yang selain daripadanya. Bila datang untuk azan, kita datang untuk solat, untuk sembah Allah SWT. Dirikan solat dengan angkat takbir sampai kita salam. Di sinilah kita kesaksian kita iyyaka na'budu. Tapi insyaAllah ibadah kita atau keabdian kita bukan dalam solat sahaja, tapi dalam segala benda yang kita lakukan. Samalah kita duduk dalam majlis ilmu pada hari ini. Ini adalah antara tanda kita sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang Muslim. Kita sentiasa belajar bagaimana untuk menjadi Muslim, belajar bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asyhadu di sini kita ulang sekali lagi, maksudnya aku mengetahui, aku meyakini, aku percaya dan aku iktiraf, aku bersumpah. Jadi bukan benda yang biasa-biasa. Asyhadu itu syahid, benda yang syahadah. Syahadah perlu kita benda yang bukan main, yang bukan dapat ditarik balik, bukan dapat setelah kita angkat sumpah kita tak boleh tarik balik. Tarik balik masyarakat tak ada orang akan percaya kalau dah angkat sumpah tapi tak. Jadi di sini Rasulullah pernah mengibaratkan syahadah itu sebagai sebuah pokok. Kalau kita tengok sebuah pokok pasti ada akar, kalau tak ada akar pasti mati. Jadi kuat tak kuat seorang Islam itu bergantung kepada akidahnya, dan akidah itu bergantung kepada dua kalimah syahadah ini. Dua kalimah syahadah. Kenapa dua kalimah? Kita huraikan. Pertama, kesaksian kepada Allah, dan apa bahagian kedua tadi? Kita ingat tadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita akidah atau akidah sini, akidah bermaksud pegangan, pegangan yang kita percaya, apa yang kita pegang, apa yang kita menjadi asas, yang menjadi kekuatan kita, asas kekuatan kepercayaan kita, atau kita namakan iman. Bila disebut iman, keyakinan kita pada sesuatu yang kita tak nampak, kita tak pernah berjumpa. Ini Rasulullah, kita tak pernah jumpa Rasulullah 1440, tapi kita yakin bahawa manusia ini adalah kesuruh Allah yang kita perintahkan, dan kita bukan orang Islam saja yang mengiktiraf Nabi Muhammad pernah wujud, maka orang Islam sendiri pernah menulis sebuah buku dalam Michael H. Hart, boleh Google sendiri, dia telah menulis
dalam 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. Dalam senarai itu termasuklah Abraham Lincoln yang mengasaskan Amerika, Sir Isaac Newton yang mengasaskan hukum teori tenaga Newton tadi, Newton tadi. Orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah disenaraikan Nabi Muhammad juga yang paling berpengaruh. Orang nombor 1 dalam senarai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan beliau tidak lain kerana pada hari ini satu dari 4 manusia mengikut agama ini, mengikut cara hidup ini tanpa paksaan. Tanpa paksaan, subhanallah. 1400 tahun. Setiap tahun kita sambut hari lahir Rasulullah, masih mengikuti, dan beliau adalah pemimpin terulung kita, walaupun tidak bersama kita. Okey. InsyaAllah. Okay, jadi 2 kalimah sahaja sebagaimana yang kita maklum. Pertama sekali, rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang pertama iaitu yang bersifat akidah. Okay, akidah di sini bermaksud dari segi kepercayaan. Okay, tak dapat nak dibuat, tak dapat nak dibuat. Kita kena lahir dalam hadis kita. Okay. Kemudian 4 lagi semua berbentuk ibadah atau syariat. Ya, syariat maksudnya undang-undang. Syariat di sini dalam bahasa Arab, syariah dalam bahasa Arab dimelayukan syariat, okay, bermaksud undang-undang yang mana kita perlu, wajib, bukan sekadar perlu, wajib kita tunaikan. Jadi 4 rukun seterusnya insyaAllah kita akan ceritakan. Hari ini kita ceritakan rukun Islam pertama iaitu kalimah syahadah. Jadi kepada Allah, okey, apakah maksud bagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa. Okey, kita buka surah An-Nisa, surah yang ke An-Nisa. Okey, surah yang ketiga. Surah yang ketiga dalam Al-Quran. Okey, ayat yang ke-28. Okey, surah ini maksudnya bab-bab lah dalam Al-Quran. Surah tapi tak terjemahan yang tak tepat lah. Surah ni surah lah. Surah ini sebenarnya kalau ni ada pendinding, ada pelindung, tembok atau kalau dalam istilah tu tembok dia lah. Surah ni tadi ada mesejnya, ya, setiap surah, surah Nisa, surah perempuan, ya, surah tentang wanita, surah ayat ke-28, dan manusia kita dalam keadaan yang lemah. Okay. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Ar-Rum, surah Rom, bangsa Rom atau kerajaan Rom dulu. Allah cerita dengan Al-Quran, ayat 50, Allah kata kalian lemah kemudian menjadi kuat, setelah menjadi kuat, lemah dan kuat. Jadi kita lahir dalam keadaan lemah, baby, dan kita akan kembali ada umur tua, kita akan kembali lemah. Jadi sebenarnya kita ni sesuatu yang lemah, sehingga kita akan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Jadi janganlah kita takbur dengan ilmu yang kita ada, dengan kekayaan yang kita ada. Sesungguhnya kita kena hidup dalam keadaan yang rendah diri, yang meyakini bahawa Tuhan wujud, dan kita akan kembali kepada Tuhan satu masa kelak. Jadi kepada Allah lagi sekali sebutkan, jika kita tanya siapa yang mencipta segala-galanya, yang mencipta bumi dan langit ini, maksudnya semua bintang, planet dan sebagainya, alam semesta bumi, jadi tersemualah semuanya, semua sekali. Siapa yang mencipta, pasti orang yang bukan Islam pasti dia akan sebut Tuhan. Tuhan pasti sebut Allah. Pasti dia akan sebut Allah sebagai pencipta segala-galanya. Jadi kerana Allah inilah Islam, janganlah lihat Islam daripada orang Islam sendiri, tapi lihat daripada hakikat apa yang diajarkan oleh para Nabi. Sembahlah Tuhan yang satu yang layak disembah, daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam sendiri, Nabi Adam sendiri menyembah Tuhan satu, dan Nabi Ibrahim dan semua para Nabi yang datang selepasnya sampailah Nabi Muhammad SAW, suruh kita menyembah pencipta yang sebenar, jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana Allah firmankan surah Al-Luqman, bukan seorang nabi, mungkin seorang nabi, wallahu alam, seorang hamba Allah, seorang wali Allah yang terpilih, disebutkan nama dia dalam Al-Quran sebagai satu nama surah Al-Luqman, ayat yang kedua, kelima, Allah siapkan yang mencipta bumi dan yang punya Allah. Okay. Jadi Allah sebagai pencipta. Yakin bahawa Islam ini sebenarnya mudah untuk dipahami bahawa kita sebenarnya menyembah Tuhan yang satu yang mencipta segala-galanya. Apa yang ada di bumi, tak kira yang dalam tanah, yang dalam ini di apa di depan tanah, segala serangga yang ada, sampailah ke langit, langit segala.
virus termasuklah virus pandemik, jadi semua Allah yang cipta sebagai ujian kita untuk insyaAllah. Jadi hidayah, hidayah bermaksud petunjuk. Okay. Bila disebutkan petunjuk dan surah Yunus, Allah berfirman sekali lagi, Yunus salah seorang Nabi dalam Islam yang kita kena beriman. Okay. Yunus yang ditelan ikan biru, ini mungkin dalam siapa yang asalnya Kristian sama Jonah. Bila kita cerita tentang Jonah, ini Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Islam Yunus namanya. Dalam ayat lain Al-Quran menyebut yang bermaksud, okay, dan bukanlah tanggungjawab kamu wahai Muhammad, okay, menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jadi kita lihat hari ini tak semua orang beriman. Yang Islam lahir Islam pun belum tentu ada imannya. Tapi insyaAllah iman keyakinan mereka, kesaksian mereka kepada bersaksi bahawa tiada Tuhan sembah Allah dan Nabi Muhammad itu mungkin tak ada masalah untuk sebut saja, sebut. Tapi bila kita sebut yakin, maka diterjemah dalam perbuatan. Okay, kena sembahyang dan sebagainya. Jadi Allah lanjutkan lagi, jika Tuhanmu menghadasi maka saya berimanlah semua manusia di bumi. Di sini kita dapat ditengok bahawa kalau sebenarnya kalau Allah berhendak, Allah Maha Kuasa, kalau dia nak semua manusia jadi Islam, pasti semua orang jadi Islam. Tapi apa yang berlaku tak sebegitu. Sebab Allah telah ciptakan malaikat. Malaikat ni pasti beriman kepada Allah. Semua taat kepada semua makhluk malaikat ni taat kepada Allah. Tapi manusia dan jin, mungkin kita sebut hantu jin, ini kita diberi pilihan sama ada nak ikut nak taat kepada Allah atau ingkar. Kalau kita taat, maka kita lebih baik daripada malaikat. Kalau kita ingkar, maka kita lebih teruk daripada binatang yang hanya ikut naluri. Kita lebih teruk daripada binatang. Bagaimana binatang ni, kita tak sepuluh-sepuluh. Kalau kita tengok kucing, ambil kucing Hurairah, ambil kucing saja, dengan mak sendiri pun sanggup buat. Ini kalau dah nafsu. Tapi wallahu a'lam. Jadi ini kita tak bandingkan binatang dengan manusia. Binatang sebenarnya kadang-kadang dia hanya ikut naluri. Kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia tak lapar, harimau sekalipun, buaya sekalipun, kalau dah kenyang, dia tak akan sibuk dengan kita dekat tepi. Jadi hanya ikut naluri. Kita manusia ni dah kenyang tapi tamak makan lagi. Jadi ni manusia dan jin. Jadi insyaAllah ni termakhluk yang beza Allah sebut. Jadi ni kalau yang dalam kurungan ni, maksudnya ni bukanlah terjemahan daripada Al-Quran, tapi maksud yang disampaikan dalam terjemahan. Jangan kau bersedih hati kata dengan orang yang ingkar itu. Jadi mungkin kita sedih tengok mak bapak kita belum lagi dapat mengenal Islam. Sebab kita belum sampaikan, kita belum berusaha, kita kena usaha benar-benar cari sebab kita tak ada Nabi antara kita. Jadi tunjukkan teladan yang baik, dengan putus hubungan. Jadi berapa banyak masa lagi yang tinggal. Okay, kita tengok masa, kita ada 20 minit lagi. Jadi kita teruskan lagi. Maka Allah sebut lagi, maka sepatutnya kau memaksa manusia menjadi orang beriman. Sebab itulah dalam Islam, bila Allah sebut, patutkan kau pula memaksa. Jadi kita tak boleh paksa ibu bapa kita. Kita tak boleh paksa kawan-kawan kita yang miskin kita. Sebab itu kita di Malaysia, kita tengok melihat sejak lahir, mungkin sampai sekarang ni, tak pernah kita paksa jiran kita atau kawan baik kita yang mungkin belum Islam untuk terima Islam sebagai agama. Islam ini terpulang masa nak pergi church, nak pergi tokoh, pergilah tokoh. Tapi kalau kita di Malaysia ni, alhamdulillah, bila negara Islam, even bumi Mesir sekalipun, bumi Islam, asal Islam, bumi Nabi Muhammad SAW pun ada orang bukan Islam, church. Kita dapat jumpa gereja di Mesir. Okay? Subhanallah. Jadi itu berasal daripada agama di bumi Allah. Jadi apapun kita kena tahu bahawa tiada agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Tidak agama atau cara hidup yang diterima Allah melainkan dengan cara hidup Islam di sisi Allah. Jadi kita kena terima Islam mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Dan apa yang disuruh kita adalah daripada Nabi Muhammad SAW sebagai umat akhir zaman. Jadi apakah yang maksud mereka menjadi orang beriman? Orang yang percaya tadi. InsyaAllah kita teruskan. Jadi la ikraha fi din. Di sini ayat la ikraha fi din, ayat yang sangat famous di Islam. Yang bermaksud dari surah Al-Baqarah ayat 296, surah ayatul kursi. La ikraha fi din.
tiada paksaan dalam Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran daripada kesesaran. Jadi di sini kita kena yakin dan percaya bahawa apa yang benar-benar lah, apa yang palsu itu palsu lah. Jadi bagaimana Tuhan boleh menjadi Tuhan jika Tuhan itu perlu dicipta, perlu dipatungkan, perlu dijelmakan. Okay. Bagaimana Tuhan itu perlu mengorbankan anak-anak. Jadi ini bukan sifat-sifat Tuhan yang sepatutnya lah. Tuhan bila kita sebut Maha Pengampun, dia boleh ampun apa saja dosa. Tapi di sini kita kena tahu, Allah boleh tahu apa dosa yang paling besar yang boleh kita fikirkan, itu dosa membunuh. Allah boleh ampunkan dosa membunuh. Tapi dengan benar-benar taubat dalam hati kita, dalam hati kita. Kita tak sengaja bunuh, tak sengaja bunuh orang, tengah melindungi orang, tengah merompak gitu, terbunuh. Jadi kita bertaubat, insya-Allah Allah boleh ampunkan. Tapi ada satu dosa Allah tak boleh ampunkan, iaitu dosa menyembah Tuhan-Tuhan lain, menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam telah nyata apa yang benar, apa yang palsu, apa yang sesat, apa yang palsu dan sesat. Jadi dengan kelebihan akal yang diberikan kepada kita kena buat keputusan, dan keputusan untuk terima Islam sebagai agama kita. Dan mustahil dalam zaman yang sangat moden hari ini, maklumat Islam sebut sahaja Muhammad atau Islam, pasti orang Islam dah pernah dengar cerita tentang Islam. Jadi nak tahu tak tahu lagi, nak belajar tak belajar lagi. Jadi di sini kita faham bahawa sebab itulah kalau orang yang datang syahadat kita, selalu kita akan tanya, ada orang paksa tak masuk Islam, jadi untuk terima Islam. Jadi memang kita akan paksa. Ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dah terima Islam. Jadi kalau kita terlambat apa yang disuruh dalam Islam, maka dosa lebihnya. Itu saja. Tapi bila dah terima Islam sebagai agama, itu dah satu kunci kepada syurga. Jadi subhanallah, satu kalimah yang besar yang mana kita pun kalau kita dapat lafaz sebelum ni, insyaAllah azab kubur tak ada. InsyaAllah tak ada azab kubur. Ini azab kubur itu tak ada, insyaAllah. Dan ada peluang untuk syurga, insyaAllah. Jadi pertama-tama kita kena tahu kedudukan manusia. Di sini tengok gambar-gambar, Masya Allah. Inilah destinasi yang kita perlu capai dalam sekali dalam semua hidup kita, untuk pergi ke bumi Al-Haram, bumi Makkah Al-Mukarramah, bumi Gunung Al-Mukarramah. Kita kena usaha untuk ke Baitullah, rumah Allah yang paling besar. Bukan bermaksud Allah duduk dalam rumah, tempat yang mana kita bersujud kepada Allah SWT, yang mana berjuta-juta manusia setiap tahun bersujud kepada Allah. Mungkin pandemik ni memang kuranglah. Wahai manusia, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, salah satu lagi ayat Al-Quran. Al-Quran ada 114 surah. Subhanallah. Jangan tengok banyak, insyaAllah sehari. Sebab itulah dalam Islam, dalam 3 hari boleh habis satu surah, insyaAllah. Jadi setahun sekali kita hatam Quran. Di sini kita tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 3, Allah sebut wahai manusia. Allah bercakap dengan kita. Tuhan berbicara dengan kita. Allah, salah satu sifat Tuhan, dia berkata-kata. Dan memanglah perlu berkata-kata, sebab kita sebagai manusia, kita perlu ada orang bercakap dengan kita, barulah kita tahu dapat manusia. Jadi di sini Allah berkata-kata wahai manusia, Allah berkata seluruh manusia, bukan sahaja bukan Islam, tapi semua manusia. Jadi orang Islam yang baca ni pun ni message untuk mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu lelaki dan perempuan. Ada, maksudnya lelaki dan perempuan, tak ada yang tengah-tengah, lelaki dan perempuan. Dia mungkin ada anggota lelaki dan perempuan, tapi dia mesti ada yang lebih kepada lelaki atau lebih kepada perempuan. Yang kalau dalam Islam dia sebutkan unsa. Jadi lelaki dan perempuan, dan kami menjadi kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenalan. Ini ayat selalu digunakan bila mandu Rasul dalam setanduk. Boleh tengok, ini ayat selalu digunakan. Kita ni dicipta berbeza-beza, tapi berbeza-beza, berbangsa-bangsa, berbeza agama. Tapi sebenarnya untuk apa? Untuk berkenalan. Subhanallah. Indahnya hidup ini bila kita dapat jumpa orang baru setiap hari. Cuma dalam pandemik ni kita takutlah jumpa orang baru setiap hari. Tapi macam saya di agama kita tak elak. Kita
kita tak payahlah orang nak syahadah, nak ada urusan berjabat, so, hari-hari jumpa orang baru. Jadi subhanallah, sesungguhnya kamu di sisi Allah adalah orang yang penuh bertakwa, di kalangan kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Jadi tak payah cakap lah, Tuhan pasti tahu segala-galanya. Tuhan pasti ilmunya segalanya dalam pengetahuan Allah SWT. Jadi ini sifat yang kalau kita tanya orang manusia, memang selayaknya inilah sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi di sini disebutkan dalam ayat sebelumnya, disebutkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini orang takut kepada Allah, orang yang nak taat kepada Allah, takut dan taat, hormat, dia tunduk kepada Allah SWT. Ni orang yang bertakwa. Ni ada beza orang yang beriman di sekadar percaya dan orang yang takwa dan takut ni maksudnya adik main mama. Ya, subhanallah. Jadi masalah bila buat online di rumah, jadi ada gangguan apa, kita teruskan. Jadi sebenarnya mungkin ada salah faham dengan kadang-kadang lama-lama ni duduk di Indonesia, Islam ni untuk orang Melayu saja. Jadi berada Safwan kita, saudara Fatin kita ni yang baru bukan orang Melayu. Jadi kita di sini adalah Islam ni ada untuk semua. Jadi maknanya dia yakin bahawa dia itu satu dia maka kita semua ni adalah saudara yang seagama, yang sama kepercayaan walaupun kita berbeza-beza. Jadi di sini kita tengok gambar pertama daripada Afrika. Sini di bumi Mesir sendiri, di sini tempat yang ada salji pun ada juga. Di bumi mungkin ini cantik kamu batu-batu di England, di London. Selalunya di mana-mana sahaja dia orang solat. Ini pun sama juga di New York, di Amerika sendiri pun solat. Jadi di mana saja kasihan kalau 1/4 manusia di dunia adalah orang Islam, di mana Cina pun macam tu, di mana 1/4 manusia adalah berbangsa Cina. Sebab tu sebab Cina di mana sama lah macam orang Islam. Jadi kita nak usahakan susah macam mana pun kita nak solat. Kita tengok Islam seluruh dunia. Okay? Semua ada warna biru, semua ada warna biru. Pasti ada 1% daripada populasi pastinya ada orang Islam. Di sini kita tengok Malaysia sendiri masyarakat yang majmuk tak berapa terang. Kalau kita tengok Indonesia 90% orang Islam, masya-Allah. Dan kalau tengok benua Afrika sendiri, benua tanah Arab sendiri, kita tengok ramai orang Islam. Rusia, Amerika Latin, Brazil sendiri, pasti ada orang Islam. Jadi kita teruskan lagi. Okay, dengan 12 minit berarti inilah populasi orang Islam di seluruh dunia. Jadi kepada Allah, Malaysia tak tersenarai ya. Kita hanya berapa juta? 32 juta, tetapi tak semua orang Islam. Jadi hanya 5%. 18 juta tak termasuk dalamnya. Jadi ini pun statistik yang lama, statistik tahun 2009. Sekarang ini kita jauh lebih ramai, hampir 2 bilion ya, hampir 2 bilion insyaAllah, 1.89 bilion. Kalau kita Wikipedia 1.89 bilion, statistik yang terbaru 2020. Jadi insyaAllah ini negara-negara di Eropah yang juga kita dapat lihat orang Islam. Dan dalam negara-negara Eropah kita dapat tengok ni tengah-tengah ni dia, tengah-tengah negara Turki. Masya-Allah, negara Turki 95% orang Islam di Eropah sendiri. InsyaAllah kebangkitan Islam di Eropah tengah berlaku. Jadi insyaAllah di bumi Sarawak ni yang kita 30%, insyaAllah kita usahakan juga insyaAllah. Jadi Rasulullah kita, dan Nabi yang tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah satu, Bapa kamu itu adalah satu. Sekalian kamu adalah berasaskan Adam, sedangkan Adam itu adalah berasal dari jadi di sini kita semua berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi pertama yang Islam, Nabi segala Nabi Adam alaihissalam. Jadi pastinya kalau Nabi Adam menyembah Allah SWT, tapi kita juga tetap dengan menyembah Allah SWT. Jadi kata Allah, bila di sini tak betul lah. Bila mana kita sembah Tuhan selain daripada Allah SWT. Jadi siapa yang paling mulia, dilanjutkan ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini daripada sabda Nabi SAW,
adalah orang yang paling bertakwa antara kamu. Jadi bukan orang yang kaya, bukan orang yang ada kedudukannya dalam masyarakat, tapi walaupun kita tak dipandang oleh masyarakat, tapi kalau kita lah yang paling takut kepada Allah, paling taat kepada Allah, maka kita lah orang yang paling mulia di sisi Allah, paling dihormati oleh Allah SWT. Ini hebatnya Allah, kedudukan orang yang pertama yang mana kita perlu usahakan. Okey, maka kita ni sama ada kita bangsa Arab atau tak ada bangsa Arab, okey, Islam ni bukan ditiru oleh bangsa kepada Muhammad bangsa Arab, tapi bukan itu bangsa Arab, orang bangsa Arab yang mempopulerasi dunia hanya sedikit tak sampai 20% bangsa Arab yang kita tengok tadi daripada populasi Islam seluruh dunia. Kita hanya yang 3/4, saya 20%, 1/5, 4/5 lagi bangsa lain. Bangsa Arab hanya 1/5 saja daripada orang Islam yang ada di dunia. Masya Allah. Okay. Jadi di sini kita nak faham lah. Okay. InsyaAllah 9 minit berarti. Dan tidak pula yang bermata itu lebih pada warna merah berkaitan dengan takwa. Warna merah. Jadi mungkin sebelum ni ada macam warna hitam. Jadi kita boleh tengok warna kulit juga. Kita tak tengok warna kulit. Tapi tengok takwa tu sendiri dengan hati kita taat tak taat kita dalam perbuatan kita, insyaAllah. Jadi aku telah menyampaikan, okay? Maka saksikan ya Tuhan tu dan hendaklah orang yang hadir dalam tamu menyampaikan pesan ini dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW. Ia ada khutbah terakhir dalam Islam, ada semalam Jumaat, okay? Yang khutbah terakhir Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Allah berpesan tiada kelebihan sama yang kulit kita atau merah tadi, tak ada kelebihan. Kalau kita sini sawo matang, putih sawo matang, tak ada kelebihan dengan orang yang kulit gelap atau kulit yang putih atau sebagainya. Bangsa Jawi, kadang-kadang bangsa Jawi yang akan bersama Imam Mahdi, tak ada kelebihan, insyaAllah. Jadi lihat kembali kepada orang yang bertakwa. Jadi kata Allah yang sekali, siapa yang ada surah Imran, surah Imran surah yang kedua. Okay, An-Nisa kebetulan surah ini surah yang keempat. Al-Imran surah yang ketiga dalam Al-Quran. Ini kebetulan tadi kesilapan yang saya tak sedari, baru saya sedar. Okay. Allah sebut dalam Al-Quran ini ayat yang ke-85, boleh buka Al-Quran terjemahan ayat yang ke-85, insyaAllah jumpa terjemahan ini. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan di akhirat termasuklah orang-orang mulia. Jadi bila mana kita dah menerima Islam, janganlah kita mencari selain daripada Allah SWT. Jadi kalau nak tolong, bukan minta tolong dengan bohong dengan orang, tapi minta tolong dengan Allah SWT. Jadi ini kita kena faham dengan yakin bila mana kita lafaz syahadah tadi, kena istiqamah. Istiqamah ni maksudnya konsisten secara terusan dengan Islam tadi, dalam sebutan kita, dalam perbuatan kita. Kena konsisten dengan Islam. Okay? Kita teruskan lagi. Jadi subhanallah, tak masa 7 minit. Sesungguhnya Allah berfirman lagi dalam ayat sama tadi, surah Hujurat. Allah cerita tadi untuk kita berkenalan dan ayat lanjutan pada ayat ini. Allah sebut lagi sebagai penutup untuk kita renungkan sama. Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Rasulullah, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi memang betul lah, bila kita menerima apa-apa kepercayaan, memang kita kena ada leap of faith. Kita kena percaya, kena usaha untuk percaya. Jadi macam mana nak percaya, kena belajar. Bila kita belajar, makinlah kita yakin, makin banyak kita yakin kebenaran dunia ini, maka pastinya kita akan makin dekat dengan Allah. Sebab tu bila kita sebutkan ahli saintis, di mana mereka mengkaji sains, fakta-fakta sains, mereka bagaimana dan mereka berfikir bagaimana 1400 tahun dahulu boleh sebut fakta-fakta ini dalam Al-Quran, yang mana-mana orang bangsa Arab tak mungkin duduk di padang pasir yang tidak ada kemajuan teknologi sains untuk tengok dalam rahim seorang ibu, tengok kejadian manusia, atau tengok langit, atau tengok lautan dan apa yang ada di bintang-bintang di langit. Pastinya mereka akan kagum dengan Al-Quran ini, dan mereka yakin bahawa pasti fakta-fakta ini hanya datang daripada creator atau pencipta yang asal. Jadi kepada Allah, di sinilah kita kena yakin, dengan seyakin-yakinnya. Inilah yang meyakinkan
diri saya sendiri yang lahir dari Islam untuk terus dalam Islam, insyaAllah. Jadi sebagai ahli sains, belajar sekolah sains, belajar pun dalam bidang matematik, jadi kita kena yakin bahawa segala ilmu, segala pengetahuan yang kita ada tentang dunia ini sebenarnya hanya memahami kejadian Allah, hanya memahami yang sebenarnya adanya seorang pencipta itu sendiri. Pencipta itu sendiri ya. Jadi sains Islam pencipta dalam lain waktu. Jadi sebagai pengakhiran kepada pengusian pada ini, mari kita selalu berdoa. Okay. Ini doa yang kita boleh baca selepas solat. Okay. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang maksud, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengubah hati kami selepas Engkau memberi hidayah, petunjuk kepada kami, dan kurniakan kami rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, Maha Wahab. Jadi ya Allah, mari kita berdoa banyak untuk orang-orang yang belum menerima hidayah di luar sana, dan kita usahakan untuk kita sentiasa istiqamah dalam agama ini. Jadi bukan senang. Jadi mungkin sekarang ini dengan berbagi masa ini, mungkin saya nak jemputlah, maknanya kita ada seorang ustaz bersama kita, ustaz yang mungkin jauh lebih layak untuk berkongsi dengan kita, Ustaz Safwan. Kalau masih bersama dengan kita, mungkin dapat tokoh tambah sikit lah, bukan tokoh tambah lah, maksudnya kongsi dengan kita tentang lafaz thayyibah tadi, bahawa betapa besarnya nikmat Allah bagi kita dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan kita masih sihat dan aman, insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ya Syekh Syariman di atas jemputan. Ya, baguslah program tu, alhamdulillah. At least kita dapat walaupun PKP, dapat lagi kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu. Saya sebetulnya baru try juga ni Google Meeting. Mungkin nanti mau tunjuk ajar daripada Syekh. Baik. Berkaitan dengan kalimah thayyibah ini, ada satu surah lah yang sangat popular ya di dalam Al-Quran, iaitu yang namakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan surah ini merupakan batu pemukul lah dalam bab akidah. Karena surah ini telah menerangkan dengan serba jelas sifat-sifat Allah. Dan surah ini surah favorit lah bagi saya. Saya selalu baca surah ini karena untuk mengingatkan diri saya bahawa Allah itu adalah yang kita sembah, yaitu Esa. Ayat pertama itu kul, itu katakanlah, kul huwallahu ahad, itu katakanlah bahawa Allah itu Esa. Esa itu maksudnya bukan satu. Kalau satu itu boleh bagi setengah, boleh bagi tambah dua kan. Esa itu tunggal lah. Dan dia cakap Allahus samad. Allah itu tempat kesemua kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak, tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa atau setara dengannya. Jadi ini adalah kalimah tauhid yang sangat jelas tentang Allah. Baik, nah balik kepada kalimah thayyibah tadi, saya cuma nak komen nak tambah. Silakan Ustaz, soalan pun ada banyak kekurangan. Jadi subhanallah, belajar sesuatu yang baru daripada Ustaz Safwan, insyaAllah. Terputus kan? Nampaknya line. Okey, insyaAllah teruskan. Kita boleh sekejap. Sedikit tentang syarat-syarat kalimah thayyibah. Pertama sekali, kalau kita cakap bukan kalimah biasa. Dan penerimaan ini adalah penerimaan yang perlu supaya kalimah kita itu dapat kita sematkan dalam diri kita. Dan ini bertepatan dengan surah Al-Quran, surah Al-Fat ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kepada agama yang menghidupkanmu. Jadi itu adalah
kita kena terima apa saja yang Allah cakap, apa saja yang Rasul bagi, kita kena terima. Itu satu. Syarat kedua ialah kita kena tunduk. Sebab Islam sendiri maksudnya adalah ketunduk dan patuh kepada apa-apa saja aturan ataupun kehendak Islam itu sendiri. Tunduk ini maksudnya kita kena tunduklah atas pernyataan kita tadi, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kena tunduk kepada apa yang Allah mau dan apa yang Rasul suruh kita buat. Itu kedua. Syarat yang ketiga ialah kejujuran. Setiap orang yang berikhlas ada harus melakukannya secara jujur. Tiada kepuraan, tiada macam orang munafik, orang cakap dia buat mulut dia lain tapi hati dia lain. Jadi kena ada kejujuran. So, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dalam hatinya, kecuali Allah mengharamkannya dari sentuh api neraka. Jadi kalau ada sedikit pun rasa dalam diri kita yang tidak jujur dalam ikrar kita ini, bahayalah, rugilah kita. Dan syarat yang keempat ialah kita kena ikhlas lah. Setiap amal itu yang kita buat itu kena ikhlas. Sebab itu penting. Ikhlasnya itu bukan kerana orang lain, tapi kerana Allah, nak cari reda Allah. Jadi kena ikhlas. Bukan solat itu kerana Syariman suruh solat, kerana Ustaz Sopuan suruh solat, tapi kena buat dengan ikhlas hati. Sendiri buat, tanpa apa-apa pun pengaruh daripada orang lain. Itu amal kita dapat menteramkan hati lah. Menjadikan amal kita diterima oleh Allah dan akan mendapat reda Allah. Demikian juga ikhlas sadah kita harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap reda Allah. Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, mereka itu tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan menurunkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus. Dan yang keempat ialah cinta. Waktu orang selalu cakap tak cinta, maka tak kenal, tak cinta lah. Jadi kita dah kenal Allah, dah kenal Nabi, kita semua jadikan Nabi itu sebagai idola kita, jadi kita kena cinta. Syahadat ini menuntut kita cinta, karena cinta akan lahir dari keridaan, dan itulah yang menjadikan syahadat diucapkan dengan kesungguhan, kesadaran hati. Dan yang akhir sekali ialah kena kita syahadat kita itu kita kena ucapkan dengan lisan, sematkan dalam hati, dan kita praktikkan dengan anggota badan. Jadi ketiga-tiga ini kena berjalan sekali lah. Jangan hanya ucapan, hati tidak membenarkan, dan lisan tidak melakukan. Dan sedihlah banyak berlaku sekarang hanya ucapan lisan, tapi hati tidak membenarkan. Jadi tidak dipraktikkan dengan anggota badan. Pasal itu banyak orang tidak solat, banyak orang tidak puasa. Jadi moga-moga apa yang telah kita share pagi ini, insyaAllah akan dapat sedikit memberi kesedaran kepada kita bahawa daripada kalimah syahadah itu dan pada ayat yang tercakap tadi, iaitu surah Ikhlas itu tadi, dapat memberi sedikit gambaran kenapa kita harus berpegang teguh kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dengan sepenuh hati, dan benarkan dengan hati, dan menjalankan praktikannya dengan anggota badan. Saya terima kasih juga kembali kepada Ustaz Syariman di atas jemputan lah untuk sedikit komentar. Masya Allah. Jadi kami bersyukur kepada Allah SWT, antara Ustaz Safwan untuk sama-sama kita bagi dalam rakaman kita ya. Mungkin ada yang akan, insyaAllah pagi tu mungkin sedikit yang bersama kita dalam Google Meet, tapi insyaAllah kita akan kongsikan rakaman tu yang ada di Facebook dan YouTube, YouTube yang kita akan kongsikan. Jadi kami walaupun tadi kami hanya jemput sebagai untuk menonton bersama kali Quran, tapi hebat seorang guru di Bumi Marudi dapat berkongsi dengan kita seringkas padat tentang lafaz thayyibah tadi daripada suratul Ikhlas dan syarat-syarat kita bagaimana kita nak menghayati lafaz thayyibah tadi. Mungkin dapat dimasukkan dalam slide dalam akan datang. Jadi insyaAllah setakat itu sahaja perkongsian pada minggu ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama minggu hadapan dalam sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.